Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Qasas. Ayat berapa? 44. 45. Sebelum tu kita tengok pengajaran yang lepas. 42. Ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. Maksudnya, dan kami telah ikuti mereka itu dalam kehidupan dunia ini laknat. Dan pada hari kiamat mereka adalah daripada golongan pada hari kiamat mereka adalah daripada golongan yang hina. Pengajarannya pertama, balasan kepada Firaun dan pengikutnya akan sentiasa berterusan. Bermula daripada ditenggelamkan di laut dan dilaknat di dunia, dan berakhir dengan dicampak ke dalam neraka dalam keadaan dan rupa yang buruk. Yang kedua, kehinaan kehidupan dunia. Kehinaan kehidupan dunia kerana ia adalah daripada perkataan yang bermaksud rendah dan hina. Dan ia bersifat sementara. Dan apa sahaja yang bersifat sementara apabila dibanding dengan yang kekal abadi, maka ia tidak ada nilai.
Yang ketiga, manusia paling celaka dan hina ialah yang jauh daripada rahmat Allah. Ayat 43. Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nas wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Maksudnya, dan pasti sesungguhnya kami telah memberi kepada Musa kitab, itu Taurat, dari selepas kami telah binasakan generasi-generasi yang awal. Kitab itu sebagai dilalah ilmu kepada manusia dan sebagai petunjuk dan rahmat. Semoga mereka mendapat pengajaran. Pengajarannya pertama, tidak ada umat manusia yang dibinasakan oleh Allah setelah turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Melainkan diwajibkan berjihad menentang mereka yang kufur kepada Allah. Yang kedua, semua kitab-kitab Allah yang diturunkan dari langit adalah sebagai cahaya yang menerangi kegelapan manusia sebagai petunjuk yang menyelamatkan manusia dari kesesatan dan akhirnya ia sebagai rahmat yang menjauhkan manusia dari dilaknat oleh Allah. Yang ketiga, berpegang dengan syariat Allah, berpegang teguh dengan syariat Allah adalah sebab utama manusia mendapat rahmat Allah yang akan memasukkannya ke syurga Allah yang kekal abadi. Yang keempat,
hikmah. Hikmah atau sebab diturunkan kitab-kitab oleh Allah ialah agar manusia mengambil peringatan dan pengajaran. Ayat 44 kan? Belum tadabbur. Oh, dah. Ayat 44. Wa ma kunta bijanibil gharbi iz qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta minasyahidin. Maksudnya, dan tidaklah engkau berada di sebelah barat ketika mana kami telah mewahyukan kepada Nabi Musa AS perintah kami, dan tidak juga engkau daripada orang yang menyaksikannya. Pengajarannya pertama, pengesahan bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah wahyu daripada Allah. Kerana banyak yang diceritakan dalam Al-Quran, kisah-kisah yang Nabi Muhammad tidak hadir dan tidak ada ketika itu. Yang kedua, tidak boleh menerima apa-apa berita, tidak boleh menerima apa-apa berita daripada seseorang yang tidak hadir, mendengar sendiri, atau tidak melihat dan menyaksikannya. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh? Tak boleh? Nabi tak hadir ketika Allah memberi wahyu pada Nabi Musa AS. Tapi Nabi menceritakan kisah itu dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab Allah yang beritahu. Kalau Nabi sendiri menceritakan tanpa Allah memberi wahyu, maka apa yang Nabi cakap tak boleh diterima. Boleh faham? Okey, kita sambung ayat seterusnya. Okey. Ayat malam ni sambungan daripada ayat yang lepas. Iaitu Allah nak bagi tahu
kaitan dengan ayat lepas, kenapa Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa AS? Untuk ajar kepada kaum Bani Israel. Kenapa? Sebab lama tak ada peringatan. Kemudian yang kedua, Nabi Bani Israel dah bebas daripada Fir'aun. Maka dia perlu pada agama. Maka ketika itu waktu yang sangat-sangat memerlukan kitab Taurat diturunkan. Maka begitu juga apa yang Allah nak begitu ialah Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad di waktu yang orang-orang Quraisy sangat-sangat memerlukan. Kita tahu kan sejarah Mekah, siapa yang mula bina Kaabah? Nabi Ibrahim AS. Kemudian lepas Nabi Ibrahim bina, Mekah didiami oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah. Lepas tu, tak berapa lama, ada yang mula memasukkan dan menyembah berhala di Mekah. Siapa yang pertama merosakkan agama Nabi Ibrahim di Mekah? Amr bin? Tak tahu. Orang yang pertama merosakkan agama Nabi Ibrahim di Mekah ialah Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuza'i. Dia ni antara ketua kabilah di Mekah. Kabilahnya ialah daripada Khuza'ah. Jadi dia pergi daripada Mekah, dia pergi ke Syam. Dia tengok orang di Syam. Syam ni sekarang negara apa? Jordan, Syria, Palestin. Dia tengok orang di Syam sembah berhala. Jadi Amr bin Amir bin Luhai bertanya orang Syam, kamu sembah apa ni? Kami sembah Tuhan, bila kemarau, kami minta pada Tuhan ni, dia turunkan hujan. Bila kami nak kemenangan, kami minta pada Tuhan ni, dia bagi kemenangan. Okey. Amr berkata, boleh tak bagi pada aku satu? Jadi dia pun dapat satu Tuhan, nama apa? Hubal. Dia pun bawa balik ke Mekah. Sebab dia ni ada kedudukan, ada nama di Mekah, orang ikut. Jadi dia kata ini adalah Tuhan, kalau kamu nak ajak apa-apa, sembahlah dia. Ada riwayat mengatakan dia letak dalam Kaabah. Bermula daripada situ orang mula sembah berhala, dan berhala tu semakin banyak. Hubal, Lat, Manat, Uzza, ada semua 360. Siapa pencetus ummah? Amr bin Amir. Sebab tu ada hadis sahih, nanti saya akan tunjuk. Nabi bagi tahu nasib dia di akhirat besok. Sebab dia pencetus. Okey. Jadi jangan masuk pertandingan pencetus. Bahaya. Kalau salah, dosa yang selepas tu dia akan tanggung. Okey. Sambungan dia Allah kata apa? Walakinna. Dan akan tetapi. Ansya'na. Kami telah apa mana ansya'a? Ansya'a. Ansya'a mana mencipta, menjadikan. Sebab tu kalau fi'il ansya'a. Ansya'a mana dia telah mencipta. Kalau masdar kata terbit, penciptaan. Insya'. Sebab tu bila tulis insya-Allah, jangan tulis macam ni. Sebab makna dia berubah. Kalau nak tulis insya-Allah,
tulis berasingan. InsyaAllah. Bunyi nak sama tapi tulisan berbeza. Kalau kita tulis macam ni, insya Allah apa makna dia? Ciptaan Allah. Bukan sekiranya Allah menghendaki. Okey. Akan tetapi kami telah mencipta qurunan. Semalam kita ada jumpakan. Qurun jamak ke mufrad? Jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Kalau mufradnya apa? Qarnun. Jadi, apa makna dia? Qarnun? Ummatun ataupun jamaah. Kami telah mencipta generasi-generasi. Generasi-generasi manusia. Lalu tatawala. Tatawala daripada tawil. Lalu telah lama. Telah lama ataupun telah panjang. Alaihim, ke atas mereka, al-umur. Umur lah. Dan jadi bahasa Melayu. Umur adalah umur. Jadi Allah kata, sebelum ayat ini, kami beri kepada Nabi Musa kitab Taurat. Setelah apa? Setelah kami binasakan umat-umat yang awal. Mana lepas kitab Taurat tidak ada lagi umat yang dibinasakan. Kemudian Allah tegaskan lagi, kami telah mencipta generasi-generasi umat manusia yang banyak, yang ramai. Lalu masa telah berlalu. Tatawala alaihimul umur, mana masa dah berlalu sekian lama. Apa jadi? Apa jadi? Manusia semakin lupa kepada Allah, mula syirikkan Allah, mula sembah berhala dan mula jauh daripada hidayah Allah, daripada rahmat Allah. Allah nak beritahu apa ni? Nak beritahu sebab utama kenapa Allah turunkan Al-Quran. Dan menunjukkan manusia sangat-sangat memerlukan Al-Quran. Okey, kemudian Allah kata, وَمَا كُنْتَ. Dan tidaklah kunta, engkau adalah engkau sawian. Sawian ni mukiman. Tidaklah engkau orang yang mukim. Tinggal. Mukim ni mana tinggalkan? Lawan mukim apa dia? Mukimun. Musafir. Allah kata, engkau ni, wahai Muhammad, tidaklah orang yang bermukim di pada ataupun bersama ahli Madian. Penduduk Madian. Siapa penduduk Madian ni? Tempat siapa ni? Tempat Nabi? Nabi Shu'aib. Kan kita dah sebutkan, bukan Nabi Shu'aib kan? Tidak ada dalil bahawa ini kisah sebelum ni bagaimana Nabi Musa lari daripada Firaun yang mana dia nak dibunuh, kemudian dia lari pergi ke Madian. Kemudian dia jumpa dua wanita. Kemudian dia bantu bagi minum, kemudian kahwin. Semua cerita tu Nabi Muhammad cerita dalam Quran. Dari mana Nabi tahu? Allah kata apa? Engkau tak tinggal pun di Madian. Dari mana kamu tahu cerita tu? Makna apa? Itu mengesahkan engkau adalah Rasul. Hanya Allah yang bagi tahu pada kamu. Kemudian tatlu, engkau tatlu daripada tilawah, membaca. Alaihim, ke atas mereka. Ayatina, ayat-ayat kami. Okey, engkau Muhammad membaca ke atas mereka ayat-ayat kami. Ke atas mereka ni siapa mereka ni? Apa dia? Orang musyrikin Mekah. Baca apa? Ayat kami
Iaitu cerita-cerita pasal Nabi Musa. Sedangkan engkau tak ada pun masa Nabi Musa ada kat Madian. Mana yang kau dapat maklumat tu adalah daripada wahyu. Walakinna, akan tetapi, kunna adalah kami mursilin. Kami yang mengutuskan. Kalau mursilin mengutuskan. Kalau mursalin, kita biasa dengar mursalin. Tengok bahasa Arab, beza dia. Ini mursa, beri atas. Ini mursi, beri bawah. Apa beza? Kalau mursalin yang diutuskan. Mana siapa? Siapa mursalin? Rasul. Kalau mursilin yang mengutuskan. Siapa? Allah. Tulisan sama, huruf sama, yang berbeza, baris sin je. Mana berbeza. Kalau baris atas sin, yang diutuskan. Nabi, orang ke, malaikat ke. Kalau mursilin yang mengutuskan. Okey. Mursilin ini dalam bentuk mufrad ke jamak? Jamak kan? Kalau seorang, mursil. Jadi yang mengutuskan siapa? Allah. Allah ni satu ke ramai? Satu. Tapi kenapa Allah sebut kunna adalah kami, kemudian mursilin ramai? Li ta'zim. Dan kami dalam masyarakat ada dua maksud. Satu menunjukkan ramai, yang kedua menunjukkan kebesaran orang yang bercakap. Okey? Jadi Allah nak mengesahkan bahawa kepada orang musyrik Mekah, kepada ahli kitab, Nabi Muhammad ni betul-betul Rasul. Apa bukti? Banyak cerita yang Nabi cerita tentang Nabi Musa, Nabi Muhammad tak ada pun tempat tu, tak hadir pun, tak menyaksikan. Tapi maklumat tu detail dan tepat. Sebagaimana disebut dalam kitab Taurah. Kenapa Allah nak sangat cerita bahawa Nabi ni adalah Nabi? Sebab apa? Sebab umat Nabi Muhammad, orang musyrik Mekah dah sekian lama tidak ada Rasul. Jadi mereka ni sangat-sangat memerlukan Rasul sebagai membimbing dan memberi hidayat pada mereka dengan izin Allah. Jadi jangan tolak sebab mereka memerlukan hidayat. Kenapa? Ni. Fatatawala alaihimul umur. Masa dah berlalu sekian lama tanpa Rasul. Maksudnya apa? Manusia bila lama tinggal kitab Allah, dia akan semakin sesat. Cuba buka surah Al-Hadid. Ayat 16. Okey. Boleh tolong terjemah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ninil ladzina. Apa makna? Tidakkah ataupun belum lagi kah yakni datang ataupun tiba? Belum lagi kah tiba belum tiba apa? Belum tiba waktu bagi lillazina amanu, bagi orang beriman, an takhsha'a qulubuhum, untuk hati-hati mereka tunduk, khusyuk. Tunduk dan khusyuk kepada apa? Li zikrillah. Apa makna zikrillah? Mengingati Allah dan juga termasuk Quran. Salah satu nama Quran ialah Az-Zikru. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dan wa ma nazala minal haq, dan apa yang telah diturunkan daripada kebenaran. Apa maksud ayat ni? Ada seorang sahabat berkata, ayat ni Allah nak mencela orang beriman zaman Nabi. Sahabatlah. Yang setelah 3-4 tahun turun Al-Quran di peringkat awal, lepas tu
Mereka baca Quran, mereka tak khusyuk. Mereka tak menghayati. Mereka tak menangis. Maka turun ayat ni menegur mereka. Allah tegur siapa ni? Bukan orang munafik ni. Allah tegur orang beriman. Sebab ada sampai satu tahap mereka baca Quran tak khusyuk. Tak fokus. Jadi Allah tegur. Sampai bila ni orang beriman nak khusyuk hatinya bila mendengar Al-Quran? Itu baru jaraknya 4 tahun. Sekarang antara turun wahyu dengan zaman kita, berapa jarak masanya? Jadi logik tak? Kita semakin tak khusyuk bila baca dan dengar Al-Quran. Logik kan? Logik tu kira macam okey ke tak okey? Tak okey kan? Kenapa tak okey? Sebab Allah tegur. Kalau tak khusyuk, tak patut. Sehingga Allah kata, bila lagi orang beriman, bila dengar ayat Al-Quran, zikrullah, mereka nak khusyuk. Bila lagi? Bila baca je khayal. Bila baca je hanyut. Maka Allah bagi tahu sebabnya. Allah larang pula. Wala yakunu. Dan jangan kamu menjadi kallazina utul kitab. Seperti orang yang diberi kitab. Mereka ni Allah cela. Walaupun ada kitab. Allah pesan pada orang beriman. Jangan jadi macam orang yang ada kitab macam kamu juga. Min qablu, sebelum ini. Apa masalah orang ni? Apa masalah orang ni? Fatala alaihimul amad. Masa yang panjang berlalu. Faqasat qulubuhum. Lalu hati mereka keras. Dan setelah hati keras, kemuncaknya wa katsirun minhum fasikun. Kebanyakan mereka menjadi fasik. Sebab apa? Apa sebab? Sebab mereka dah mula meninggal kitab Allah sedikit demi sedikit dan semakin lama semakin jauh, akhirnya hati keras dan akhirnya fasik. Jadi hati orang beriman ni kerah pun puncanya sama. Dia tinggal, lepas tu hati keras. Tapi sekarang ramai tak orang Islam yang baca Al-Quran? Tapi belum khusyuk juga. Apa pasal? Tak menangis, tak berubah, apa dah? Sebab Quran hanya dekat di lidah, bukan di dada. Dekat di bibir, tapi jauh di hati. Ini ahli kitab ni. Okey? Sebab tu kalau kita perasanlah, di mana-mana tempat pengajian agama, di masjid ke, di sekolah ke, di pengajian nak faham Al-Quran, boleh kata tidak ada. Betul? Yang ada hanya baca, khatam, hafal, taranum. Tapi nak faham boleh kata tak ada. Masjid pun tak ada. Sebab tu akhirnya masyarakat kita semakin tak ada yang berakhlak Al-Quran. Bahkan semakin berpecah. Mulut baca Quran tapi hati berpecah. Okey. Jadi ambil pengajaran. InsyaAllah kita sebagai pencetus yang berusaha untuk mendekatkan manusia dengan Al-Quran insyaAllah. Okey. Kita balik pada ayat kita. Wa ma kunta, dan tidaklah kunta engkau bijanibi di sebelah At-Tur. Tur apa? Bukit Tur. Bukit Tur Sina. Di mana dia? Arab Saudi. Di Mesir. Sebelum ini Allah dah nafikan ayat yang sebelum ni. Engkau tidak berada di sebelah barat bukit ketika kami wahyukan kepada Musa. Kan? Sekarang Allah nafikan sekali lagi.
Engkau juga tidak ada di sebelah Bukit Tur. Bila ni? Iznadaina. Ketika mana? Nadaina, kami menyeru. Menyuruh apa ni? Menyuruh siapa ni? Nabi Musa AS. Apa beza ayat sebelum ni dengan ayat ni? Ahli tafsir mengatakan ayat sebelum ni, Allah kata, engkau Muhammad tidak ada bersama Nabi Musa ketika kami turunkan wahyu, iaitu kitab Taurat. Yang ayat ni pula, engkau tidak berada di sebelah Bukit Tur ketika Nabi Musa bermunajat dengan Allah, dan bersama Nabi Musa ada 70 orang pengikutnya. Allah janji jemput Nabi Musa, jumpa dia berapa hari? Mula-mula 30 hari. Lepas tu, tambah 10 hari jadi 40 hari. Cuba baca ayat tu. Wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan. Ayat ni perjumpaan yang kedua. Yang ayat sebelum ni perjumpaan yang pertama. Okey. Tapi Nabi cerita tak kisah tu? Kisah Nabi Musa bersama 70 pengikut, kemudian munajat dengan Allah. Nabi cerita. Tapi Allah kata, engkau tidak ada pun ketika itu bersama Nabi Musa. Walakin, akan tetapi, rahmatan. Kerana rahmat. Min Rabbika. Dari Tuhan engkau, pencipta engkau. Engkau tak ada, tapi engkau cerita. Sebab apa? Jadi apa kaitannya? Engkau tak ada masa Nabi Musa bermunajat dengan Tuhan. Tapi engkau cerita kisah tu dalam Al-Quran. Jadi Allah nak beritahu, yang Nabi nak cerita dalam Al-Quran ni, semua adalah wahyu. Maka dengarlah. Sebab dia sangat-sangat penting. Dan Allah turunkan Al-Quran tu, kerana apa? Sebagai rahmat daripada Tuhan engkau. Kalau Allah tak turunkan Al-Quran, Allah rugi tak? Tak rugi. Tapi sebab apa Allah turunkan? Sebabnya, rahmatan min Rabbika. Bagaimana ayat? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Okey. Jadi sebab rahmat Allah daripada pencipta engkau, Allah turunkan Al-Quran kepada engkau. Apa tujuan? Litunzira. Untuk. Lam ni dia panggil apa? Lamut ta'lil. Tunzira fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Tunzira fi'il mudhari' i'rab. Mansub bi'an mudmarah. Mansub bi'an mudmarah. Wa alamatu nasbihi al-fathah zahirah. Okey. Untuk engkau, tunzira memberi peringatan. Okey, apa peringatan? Inzar. Apa makna inzar? Kalau orang yang memberi peringatan dia panggil nazir. Kalau peringatan inzar, apa makna dia? Al-i'lamu bima yakhafu. Inzar ialah i'lam. I'lam ni memberitahu. Memberitahu dengan apa yang menakutkan. Jadi kalau kita bagi amaran, tapi tak ada benda yang menakutkan, itu bukan amaran. Itu bukan inzar. Al-i'lamu bima yakhafu. Memberitahu sesuatu yang menakutkan. Itu makna inzar. Litunzira. Okey. Apa benda yang menakutkan? Benda yang paling menakutkan manusia ialah azab Allah.
Sebab azab Allah ni lah, apa dia? Dalam surah Al-Fajr. Wala yusiku wasaqahu ahad. Tidak ada seorang pun boleh ikat dan seksa manusia sebagaimana Allah. Jadi kalau kita nak takutkan manusia, jangan takut benda yang biasa-biasa. Dia takkan takut. Takutlah benda yang luar biasa, iaitu azab neraka. Sebab itulah kalau kita nak takutkan manusia supaya dekat pada Allah, yang paling berkesan takutkan dengan apa? Dengan apa? Dengan Al-Quran. Sebab cerita pasal azab neraka semua ada dalam pakaiannya, minumannya, makanannya, tempat tinggalnya, semua ada dalam Quran. Jadi sangat tidak betul kita takutkan manusia dengan benda yang tidak ada dalam Quran. Kadang-kadang cerita azab kubur, tapi tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Sebab tu kadang-kadang tak berkesan dan manusia tak takut apa pun. Berbeza dengan Al-Quran, bila Nabi cerita pada orang musyrikin, dia boleh berubah 180 darjah. Okey. Okey. Jadi di sini pengajaran apa? Bila Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi, terus Allah beritahu. Tujuan utamanya untuk apa? Apa tujuan utama? Untuk bagi peringatan. Bukan untuk dibaca, dipertandingkan, tak. Awal-awal lagi Allah beritahu untuk engkau bagi peringatan. Benda yang menakutkan. Okey, bagi peringatan siapa ni? Kaum. Kaum yang mana ni? Ma'atahum, yang tidak datang kepada mereka min nazir, daripada an-nazir, orang pemberi peringatan. Min qablika, dari sebelum engkau. Kalau kita tengok bangsa Arab kan, bangsa Arab dengan bangsa Bani Israel. Bangsa Arab ni sebelum Nabi Muhammad, siapa nabinya? Yang nabi daripada bangsa Arab untuk bangsa Arab. Nabi Ismail. Lepas tu, okey, zaman Ismail, nabi daripada Bani Israel siapa? Ishak. Lepas Ishak, Yaqub. Lepas Yaqub, Yusuf. Lepas Yusuf, Ayub. Lepas Ayub, Khan. Lepas Ayub, Khan. Lepas Ayub, Musa. Bukan. Banyak lagi. Shu'aib, Zakaria, Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, banyak lagi. Kemudian Musa, kemudian Nabi Isa. Tapi lepas Nabi Ismail, tak ada. Sampailah Nabi Muhammad. Ini maksud. Sebab rahmat kami utuskan engkau untuk memberi peringatan. Kaum yang mana ni? Yang dah lama tak ada peringatan ni. Tak ada Nabi. Sebab rahmat daripada kami. Yang ni sentiasa ada peringatan, ada para Nabi. Boleh faham? Okey. Jadi, sebab itulah rahmat Allah ni Allah utuskan berapa ramai semua para Nabi? Berapa ramai? Nabi saja. 300 Rasul. Ada riwayat mengatakan 124,000 Nabi saja. Dan Rasul lebih kurang 313.
Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 213. Okey. Allah kata apa? Kanan nasu adalah Allah kata asal manusia ummatan wahidah. Satu agama. Daripada Nabi Adam, satu agama je. Tak ada agama lain. Yahudi tak ada, Nasrani tak ada, Buddha tak ada. Ummatan wahidah. Tapi lepas tu, manusia mula kufur syirik. Bila kufur syirik, datang rahmat Allah. Haba'asallah. Allah mengutuskan an-nabiyyin, para nabi. Sebab rahmat. Rahmat Allah. Dan tugas Nabi dua. Satu, mubasyiri, memberi berita gembira kepada siapa? Apa berita gembira? Surga. Wa munzirin, dan tugas kedua, peringatan kepada siapa? Tak, bila bagi peringatan kepada orang yang buat dosa lah. Dan apa peringatannya? Tentang apa? Azab. Dan bersama Rasul ni, wa anzala ma'ahumul kitab. Semua para nabi ni Allah turunkan bersama mereka kitab. Kitab tu bilhaq. Membawa kebenaran. Untuk apa kitab tu? Liyahkuma bainan nas. Supaya dia menghukum di antara manusia fi makhtalafu fihi. Pada apa yang mereka berselisih. Allah tahu dah. Manusia akan berselisih. Solusinya apa? Solusinya balik pada kitab Allah. Bukan balik pada pendapat manusia. Sebab Allah turunkan kitab khas untuk menyelesaikan perselisihan manusia. Kemudian Allah kata, wa makhtalafa fih. Tidak ada yang berselisih padanya kecuali orang yang utuhu. Yang mereka itu diberi kitab. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang pada mereka keterangan. Apa maksud? Bila manusia mula berselisih? Setelah datang? Kenapa? Kenapa setelah datang kitab mereka mula berselisih? Maknanya sebelum datang kitab mereka bersatu tak? Bersatu di atas apa? Nafsu, kufur, sesat. Bila datang kitab, bagi tahu kebenaran. Mula satu kumpulan ikut kebenaran, satu kumpulan ikut kesesatan. Maka berselisih. Itu satu sunnatullah. Okey? Kemudian, selepas tu, angkat sikit. Biizni, dengan izinnya. Dan kesudahannya, wallahu yahdi man yasha. Allah, lompat ke? Baghyan. Manusia benci pada petunjuk Allah, benci pada bayyinat sebab apa? Baghyan, dengki. Dengki. Yalah, Yahudi tolak Nabi Muhammad sebab apa? Dengki. Iblis tolak untuk sujud pada Adam sebab apa? Dengki. Orang tak suka bila kita sampaikan Quran dan Sunnah sebab apa? Saya tak tahu. Ya kot. Fahadallah. Kemudian, lalu Allah memberi petunjuk kepada orang yang beriman, lima ikhtalafu fi. Allah bagi petunjuk, tapi bukan pada semua. Kepada orang beriman sahaja. Biizni, dengan izinnya. Dan wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Okey. Cuba buka surah Baqarah 129. Saya sebut tadi, mula-mula manusia agama yang satu ketika zaman Nabi Adam. Lepas tu zaman Nabi Nuh, mula manusia syirik. Sembah apa? Asalnya dia buat patung orang soleh. Wuddan, Suwa'an, Yahusa, wa Ya'uqa, wa Nasra.
Kemudian lepas mati generasi itu, dianggap benda tu Tuhan. Mula syirik. Lepas tu, datang Nabi Ibrahim, bersihkan kesyirikan. Lepas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa. Apa doanya? Cuba terjemah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'as fihim. Utuskan di kalangan mereka ni, yang akan tinggal di Mekah ni. Orang Arab. Seorang Rasul. Minhum, daripada kalangan mereka. Apa tugas Rasul ni? Membaca kepada mereka ayat-ayat engkau dan mengajar mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan hasilnya Rasul tu akan membersihkan akidah mereka, akhlak mereka. Innaka antal azizul hakim. Lepas doa Nabi Ibrahim ni, ada tak Nabi? Lepas doa Nabi Ibrahim dan Ismail. Tak ada sekian lama. Lepas tu baru datang Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi Muhammad kata, aku adalah hasil doa Nabi Ibrahim ni. Pengajarannya, antara pengajarannya apa? Orang beriman sentiasa memikirkan bukan diri dia saja, bukan anak cucu dia, tapi generasi yang akan datang sampai kiamat. Waktu doa orang beriman apa dia? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Okey. Kita balik pada ayat kita. Supaya engkau memberi peringatan kepada kaum. Okey. Kepada kaum. Soalan, untuk engkau beri peringatan pada kaum. Kaum ni siapa? Kaum ni siapa? Orang musyrik Mekah. Kalau ikut ayat ni, adakah bermakna Nabi diutuskan untuk kaum, iaitu orang musyrik Mekah saja? Ya ke tak? Tapi kalau ikut ayat ni, litunzira qauman. Itu orang Mekah tu. Kaum. Ya ke tak? Adakah Nabi diutuskan untuk orang musyrik Mekah sahaja? Kalau berdasarkan ayat ni, tak. Apa dalil bahawa Nabi ni bukan untuk orang musyrik Mekah saja? Wa ma arsalna illa satu. Yang kedua? Kita buat ansalna. Tak, ada satu hadis Nabi kata, aku diberi 5 kelebihan yang Allah tak bagi pada semua para Nabi sebelumku. Kan? Salah satu apa? Semua para Nabi sebelum aku diutuskan khas untuk kaum dia. Wa bu'istu linnati ajma'in. Kelebihan aku diutuskan untuk semua sekali. Bukan orang Quraisy. Yang kedua, surah apa? Cuba buka surah Al-Furqan. Ayat 1. Surah Al-Furqan ayat 1. Okey. Tabarakalladzi. Terjemah? Tabarakah. Maha apa? Maha banyak kebaikan, maha tinggi, maha suci. Tuhan yang nazzalal furqan. Yang telah menurunkan Quran. Tapi Allah tak sebut Quran. Allah sebut sifat. Maksudnya apa? Bila manusia baca dan faham Al-Quran, dia akan tahu beza. Mana hak, mana batil. Mana bid'ah, mana sunnah. Kalau dia baca Quran. Ala abdi, kepada hambanya. Untuk apa ni? Untuk apa Allah turunkan Furqan kepada Nabi Muhammad? Liyakuna lil'alamina nazira. Sebagai nazir. Nazir untuk siapa ni? Untuk lil'alamin. Bila masuk alamin, masuk semua tak? Jin masuk tak? Tapi di kalangan jin ada tak para Nabi dan Rasul? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Jangan buat tak tahu. Memang tak ada. Rasul hanya di kalangan manusia. Okey.
Macam mana jin dapat petunjuk? Soalan. Kalau Rasul di kalangan jin tak ada, macam mana dia dapat hidayat? Ha? Kan ada ayat yang jin dengar ayat Quran daripada Nabi dan dia beriman surah jin. Ha? Sebelum Nabi, ada je dia dengar daripada Nabi-Nabi yang lain. Sekarang, jin ada tak ikut kelas tadabbur Al-Quran? Ada. Kat mana kelas dia? Kat sini. Ada bersama kita ni. Ulama kata, semua yang wajib pada manusia, wajib pada jin. Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, haji, semua wajib pada jin. Belajar tadabbur Al-Quran, jin. Okey? Kita balik pada ayat kita. Okey. Apa faedah? Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad la'allahum, semoga mereka yatazakkarun, mengambil fi'il mudhari' yatazakkarun, sentiasa. Peringatan bukan bermusim, bukan bulan Ramadan, bukan sekali seminggu, sentiasa mengambil peringatan. Okey, boleh. Cuba buka hadis. Buka. Ini kisah Amru bin Amir Luhai. Okey, an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ra'aitu, aku melihat Amru bin Amir bin Luhai, dalam hadis ini tak sebut. Al-Khuzai, daripada kabilah Khuzai, dia orang Mekah. Ya jurru, dia mengheret qasbahu ni ama'ahu, isi perutnya. Di mana? Finnar. Dia masuk neraka, kemudian isi perutnya terburai, dia heret. Kenapa ni? Nabi bagi tahu sebab. Fakana awwalaman sayyaba sawaib. Orang yang pertama yang sawaib ni jamak kepada saibah. Wahyal an'am, binatang yang dipotong telinga untuk tuhan-tuhan berhala. Fala yahmilu 'alaiha syai'an. Maka binatang tu tidak ditunggangi dan tidak diletakkan barang. Itu akidah orang musyrikin. Siapa yang pertama buat? Amru bin Amir. Dalam hadis lain, dia mula membawa berhala ke Mekah. Nama apa? Hubal. Lepas tu orang ikut sampailah ada 360. Dialah pencetus. Okey? Ada orang bertanya, masa Amru bin Luhai ni, ada Nabi tak? Ada Nabi tak? Tak ada. Kalau tak ada Nabi, logiknya dia mati dalam fitrah. Sebab Rasul tak ada kan? Tapi kenapa Nabi lihat dalam neraka? Ha? Sebelum? Tak, ini dah lama ni. Sebelum dia ni, Nabi Ismail dah lama ni. Dah lama berlalu. Dia pun tak sempat dengan Nabi Ismail AS. Ahsanta. Sebab dia tak ikut fitrah. Bila dia sembah berhala, dah lari dari fitrah. Tak masuk akal kan? Kita buat dan kita sembah. Benda yang kita buat, itu dah lari dari fitrah. Yang mati dalam fitrah, masuk syurga ialah Islam tak sampai. Dia pun tak solat. Tapi dia juga tak sembah berhala. Dia mati masuk Islam. Masuk syurga. Okay. Termasuklah siapa ni? Pakcik Nabi. Sepupu Khadijah. Nama apa? Waraqah bin Naufal. Dia asalnya Nasrani. Bila Khadijah bawa Nabi jumpa dia, dia cerita wahyu yang turun pada Nabi sama dengan yang turun pada Nabi Musa. Dia pun mati. Mati dalam fitrah.
Okey? Ada lagi ayat? Okey. Ini Allah nak bagi tu peranan fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran pada satu, liyunzira. Quran ni jelas ni untuk memberi peringatan tentang apa? Ba'san syadida. Kalau inzar, benda yang menakutkan, apa dia? Ba'san, azab yang pedih. Jadi kalau inzar mesti ada benda menakutkan. Dari azab yang pedih dari mana ni? Min ladun, dari sisi Allah. Yang kedua, peranan Al-Quran ialah wa yubashshira. Memberi peringatan. Bukan peringatan. Peringatan yang ni. Berita gembira. Berita gembira kepada siapa? Orang beriman. Apa tanda dia beriman? Allazina ya'maluna salihat. Apa berita gembira? Anna lahum ajran hasanah. Ajran hasanah apa makna? Upah yang terbaik, iaitu surga. Sebab itulah, bila Allah sebut cerita pasal surga dalam Al-Quran, kena gembira. Kalau tak gembira, kita belum beriman. Sebab Allah kata apa? Quran memberi berita gembira bukan untuk semua orang. Hanya kepada orang beriman. Kalau dia beriman, mesti gembira. Boleh? Jadi kalau kita baca Quran, cerita pasal nikmat dalam surga, tertidur. Beriman tak? Ini surah apa ni? Al-Kahfi ni. Mula-mula tak tidur. Tengah-tengah dah. Lepas tu mula tanya, Ustaz, boleh tak bagi dua? Malam Jumaat separuh, pagi besok separuh. Ada tak berita gembira nak baca separuh? Pelik kan? Jadi peringatan untuk kita. Kalau kita orang beriman, kena gembira. Kalau tak gembira, muhasabah diri. Apa masalah aku ni? Ngantuk je. Okey. Ada lagi? Okey, ini untuk ayat akan datang. Cukup ah? Kita sambung malam besok, insyaAllah. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم